Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa ala, pada malam ini kita diizinkan oleh Allah dengan limpah kurnianya untuk kita sambung bicara tentang talak. Hari itu kita berhenti pada tajuk talak 3 dengan satu lafaz. Baik, dalam bab talak 3 dengan satu lafaz ini terbahagi kepada 3 pendapat sebenarnya di kalangan ulama. Pendapat pertama ialah pendapat yang kita baca yang kita sebutkan hari itu, iaitu talak 3 ini dikira sebagai jatuh 3 sekaligus. Itu yang disebutkan oleh keempat mazhab secara umumnya begitu, dan dinisbahkan perkataan itu kepada Ali, Uthman, Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan sebahagian para sahabat. Itu pandangannya. Dan hujah yang dikemukakan oleh para ulama ialah apabila ia dipegang oleh ramai sahabat, maka mereka mengatakan tidak lain benda yang dipegang itu mestilah yang dipelajari daripada Nabi SAW. Dan kalau ada mana-mana riwayat yang bercanggah, maka itu dikira mansukh. Macam tu pula. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah pendapat sebahagian daripada kalangan Syiah Imamiyah. Ada pendapat dalam bab ni, iaitu suami yang melafazkan talak 3 sekaligus dikira tak jatuh talak langsung. Tak jatuh talak langsung. Pasal apa? Pasal yang sunnahnya ialah talak sekali. Jadi mana-mana yang mukhalafah dengan sunnah, yang bercanggah dengan yang tu, maka tak valid. Itu hujah dia, senang kan? Hak Nabi ajak lafaz sekali, jatuh sekali. Tak ada Nabi nak ajak jatuh lafaz 10 ke, lafaz 20 ke, apa tak ada. Jadi mana-mana yang melafazkan 3 sekaligus dihujahkan sebagai bercanggah dengan petunjuk Nabi SAW. Sedangkan untuk talak ini sudah ada dia punya batasan dan dia punya kaedahnya, dan Quran menyebut at-talaq marratan. Talak itu 2 kali. Maknanya talak sekali, lepas tu rujuk, mana ikatan perkahwinan tu dibina semula, talak kali yang kedua. Maknanya talak tu satu-satulah kan. Tapi bila suami itu menceraikan dengan 3 sekaligus, bagi kalangan mazhab Syiah ini menyatakan tak valid langsung. Yang tu. Itu pandangan yang kedua. Adapun pandangan yang ketiga menyatakan bahawasanya kalau dilafazkan talak itu 3, sama ada secara lafaz yang jelas ataupun dengan cara isyarat, ataupun dilafazkan 3 kali berturut-turut dalam satu majlis. Macam yang maknanya ialah lafaz sekali, tak rujuk pun. Lafaz kali kedua, tak rujuk. Lafaz kali ketiga. Yang ni, ataupun yang lebih awal daripada tu, yang 3 sekaligus dikira hanya satu saja. Ini pandangan di kalangan sebahagian sahabat, yang juga dinisbahkan perkataan ini kepada sebahagian sahabat dalam bab ini. Baik, hujah yang dikemukakan ialah kerana sunnah Nabi SAW dalam masalah talak ini ialah sekali ketika suci, dan tidak ada berlakunya persetubuhan. Itu yang kita baca hari itu ni, untuk yang dipanggil talak sunni kan, dan talak yang paling afdal. Maknanya tidaklah dilakukan talak itu ketika wanita itu dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi sebelum dilafazkan talak itu.
dan juga tidak dijatuhkan ketika haid. Jadi kalau dibuat sekaligus 3 macam tu, maka dia telah melanggar prinsip hak tadi ni. Sekaligus mana dia tak ada ruang untuk yang berikutnya. Itu hujah yang mengatakan dia tidak menepati ruh dan semangat sunnah yang ditunjukkan, peraturan yang disebutkan tu. Baik, hujah yang kedua yang dikemukakan ialah dalam Al-Quran memang menyebut at-talaqu marratan, maksudnya talak itu 2 kali dan dia tidak berlaku melainkan dalam bentuk lepas satu rujuk, satu rujuk dan satu rujuk. Dia tak jatuh sekaligus 2 tu, maknanya sekaligus dengan satu lafaz, tak ada. Jadi ayat Quran itu tidak membantu untuk memahami talak 3 sekaligus jatuh 3. Itu. Dan cuma ada satu riwayat hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa sanataini min khilafati Umar talaqu thalathi yaqa'u wahidah. Faqala Umar al-Khattab radhiyallahu an, innan nasa qad ista'jalu amran lahum fihi ana falau amdaynahu alaihim faamdahu faman ja'ala ath-thalatha bi lafdhi ath-thalath aw ath-thalath fi majlisin wahid yakunu wahida fa innama yattabi'u ar-rasul. Itu perkataannya, wala yattabi' Umar al-Khattab radhiyallahu anhu war rasul aula bil ittiba'. Baik, pandangan yang disebutkan ini ialah kata Ibn Abbas, adapun talak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, juga 2 tahun dalam pemerintahan Umar, talak 3 jatuh 1. Maka Umar al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang ramai tergopoh gapah di dalam suatu perkara yang sepatutnya dia kena bertenang. Dalam bab menceraikan ni, kalau kita lalukan benda ni macam tu, maka orang akan buat macam tu. Jadi barang siapa yang menjadikan talak 3 dengan lafaz 3 ataupun 3 kali di dalam satu majlis, maka dia jatuh 1. Baik, jadi daripada sebenarnya pendapat ulama yang pendapat yang ketiga ni ialah hadis itu perkataan Umar, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dan 2 tahun yang awal pemerintahan Umar, bubuhlah berapa pun lafaz talak tu dia jatuh 1. Tapi Umar kata apa? Orang ramai ni bila dia buat macam tu akan menyebabkan jadi tergopoh gapah, mustajil dipanggil. Jadi seakan-akannya Umar cuba bagikan satu ancaman ataupun satu pemberat. Oleh itu, siapa yang sebut 3, bagi dia jatuh 3. Maka pandangan ulama yang mazhab yang ketiga, jadi kita katakan bahawasanya yang diikut ialah yang dipraktiskan ialah di zaman Umar, di zaman Nabi dan Abu Bakar. Manakala perbuatan Umar itu ialah perbuatan hasil ijtihadnya. Itu antara hujah yang dikemukakan oleh pandangan yang menyebutkan talak 3 jatuh 1. Itu dah sudut hujah ilmiahnya. Pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan yang ketiga. Dari sudut praktikal perundangannya, Malaysia menggunakan 3 jatuh 3. Yang tu bukan sekadar di Malaysia, di sebahagian tanah Arab pun, sebahagian negara pun memang menggunakan 3 jatuh 3. Wallahu ta'ala alam. Yang tu kena tanya orang-orang undang-undang dari sudut tu. Selepas kita bincang dari sudut hujah ilmiah, mana antara 3 pandangan tu, maknanya dari sudut amalan peribadi,
bagi orang yang berpegang lafaz 3 jatuh 1, itu untuk amalan peribadi dia, dengan ilmu yang dia yakini, dengan hujah yang dia pegang, itu dia seorang. Tapi kalau dia bawa kes pergi ke mahkamah, maka hak itu ada pada hakim. Jadi itu yang kita bincangkan hari itu. Siapa yang ada pegangan dia berbeza dari situ, dia kena settle dulu. Dia kena settle takat yang dia ada, supaya dia tidak jadi menyusahkan. Demikian juga dengan yang orang kata, bila dia dah lafaz sekali di rumah, bila bawa pergi mahkamah, hakim suruh dia lafazkan sekali lagi, kan? Kalau ikutkan kaul yang ketiga tadi ni, itu tidak menjejaskan apa-apa. Bubuhlah sekali kat mana pun, sekali di rumah, dalam kata kena ada orang tanya betul ke, betul, cuba lafaz sekali lagi, buat sekali lagi, betul, dah 2 dah, pergi mahkamah kali ketiga, jadi jatuh 3 ke? Tak jatuh 3. Pasal apa tak jatuh 3? Pasal walaupun dia buat 3 kali, tapi in between tu dia tak berlaku rujuk, tak berlaku rujuk. Itu yang kita katakan pandangan yang sebenarnya mudah-mudahan agak lebih ringan lah. Dan dalam bab ini baru ni ada orang tanya tentang talak, menjatuhkan talak ketika marah, kan? Masa marah tak ingat apa nak cakap, dah lafaz. Dah lafaz tu mula cari helah. Hari tu lafazkan masa tengah marah, dia kata. Jarang kot hang lafaz talak tak marah ni kot. Marah, kan? Baik. Jadi itu yang perbahasan kita pada kuliah yang lepas, bulan 9 hari itu. Malam ni kita sambung tajuk yang berikutnya tentang talak ni, iaitu yang dipanggil talak secara ta'liq, talak secara tergantung. Tergantung ni maksudnya apa? Dia menggantungkan jatuhnya talak itu pada satu-satu keadaan dan kejadian. Qala al-musannifun rahimahullah, talak sah dilakukan secara talak tanjiz, maksudnya yang dilaksanakan secara terus, lafaz terus sekali, sah. Ia juga sah dilakukan secara talak ta'liq, dengan kita menggantungkan urusan tu. Maksud talak ta'liq, iaitu talak tergantung, ialah suami mengaitkan talak dengan sesuatu sifat atau syarat, sama ada mempunyai hubungan dengan istrinya atau orang lain. Contoh, suami mengaitkan talak dengan pulangnya orang yang hilang, atau mengaitkannya dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh istrinya atau orang lain. Lalu orang bagi contoh apa? Macam-macam lah, kan? Kalau hang balik pi rumah dia, jatuh 1, jatuh talak. Macam tu lah. Kadang-kadang tu tak tahu, orang lah dia mungkin agak stabil sikit. Kalau orang dulu kan jenis benda pelik-pelik dia punya ta'liq tu, kan? Kalau hang masak masakan yang ni, jatuh talak 1. Bini lupa, masak juga. Lepas tu kelut tanya, memang jatuh lah. Pasal dia ta'liq, dia ta'liq dengan benda tu. Kalau jenis bergaduh hadap beranak pula, bergaduh dengan mak mentua, kalau hang balik rumah mak hang, jatuh talak, mak sakit. Itu mula jadi masalah. Mula start dulu SMS kan, tak ada WhatsApp, duk SMS lah, macam mana ni ustaz, mak dia sakit, hari tu saya dah ta'liq lah, jatuh. Melainkan dia kena buat apa nama, hari tu kita tajuk apa kita bincang, halaf, kan? Tajuk sumpah dengan tajuk tu, kan? Dia kena buat sesuatu. Baik, contoh talak ta'liq yang dikaitkan dengan sifat ialah suami berkata, aku ceraikan kamu ketika kedatangan ayah kamu, atau aku ceraikan kamu pada bulan Ramadan. Oleh itu, isteri akan jatuh talaknya apabila ayahnya datang, atau apabila masuknya bulan Ramadan. Ini jantan jenis ni memang tak guna langsung. Kalau kita tunggu ayahnya datang, ayah dia mati dah, tak buat, memang tak ada lah. Kalau bulan Ramadan, memang mai Ramadan tu, mereka dia mati dulu. Yang ni memang tak guna. Contoh talak ta'liq yang dikaitkan dengan syarat ialah suami berkata, aku ceraikan kamu jika kamu keluar dari rumah ini, atau aku ceraikan kamu jika saudaramu masuk ke rumah ini. Talak akan jatuh jika isteri keluar dari rumah itu, atau apabila saudaranya masuk ke dalam rumah itu. Yang selalu rombat dengan syarat ni, kan?
Jangan selalu buat dengan syarat ni. Itu tak ada kes lain, kena kes bergaduh. Kes bergaduh, kemudian kes ada kes tu orang beritahu kalau isteri dia lahirkan lagi anak lelaki, jatuh talak. Tengok memang anak-anak lelaki jatuh talak. Macam mana boleh fikir macam tu? Heran manusia ni. Banyak benda lain, kalau nak sumpah ke nak apa ke, marahlah benda lain. Jangan benda-benda yang macam tu. Ataupun kalau orang dulu-dulu kan suka bela anak angkat, anak menakan jadi anak angkat kan. Kalau hang bagi kat hang anak yang ni, jatuh talak. Lepas tu dia suruh bagi pula, jatuh talak. Itu antara, memang benda tu memang banyak kes berlaku zaman dulu. Zaman lah ingat kurang kot bab ni. Tak tahulah kan, tak berapa banyak dapat WhatsApp tajuk ni. Taklid untuk akad nikah tu tak tahu ikut negeri kot, dia punya word tu berbeza. Kalau Perak dulu dia ada combine antara taklid dengan tebus talak. Ada satu lagi, dia combine tiga akta abu sekali. Dari sudut positifnya, ia memang menjaga isteri kalau dia menjadi kahwin dengan laki penyangak. Laki dia penyamun, laki dia tak mau balik rumah. Pasal dalam kalau Perak punya lafaz tu ialah sekiranya dia tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian mengadu pula kepada hakim, dibayar RM1 pula tu, kira ke tu kena bayar RM1 dan disabitkan oleh qadi, jatuhlah talaknya. Itu sebenarnya ialah untuk memudahkan proses, tapi tak mudah juga sebenarnya praktikal. Pasal kalau dia kata 3 bulan berturut-turut, memang dari satu sudut kalau memang nak bercerai sungguh, isteri boleh bawa untuk fasakh. Jadi dalam klausa ta'liq tu sebenarnya dah ada macam sikit klausa fasakh. Lepas tu bayar pula, bayar RM1. Dia ada ambil sikit tajuk khuluk tu. Walaupun khuluk patutnya dia kena bayar mahar yang setimpal kan. Tapi dia ada sikit tebus. Yang ketiganya ialah dia meletakkan kuasa menceraikan itu pada hakim. Itu ada satu klausa lagi. Hakim yang menjatuhkan hukum. Jadi dia ambil 3 tu, dia buat dalam satu. Dari sudut amalannya, adakah dia sunnah Nabi? Memang dah tentu bukan sunnah lah. Tetapi adakah dia termasuk di dalam menjaga maslahah? Wallahu ta'ala alam. Ada kewajaran bila berdepan dengan manusia yang macam-macam. Kalau jadi manusia baik-baik cewan, tak perlu pun no. Tapi lari wajib kot. Perak wajib dah. Memang lalu terlepas tak wajib. Jadi terpulanglah benda tu. Mudah-mudahan dia memang ada sikit, kita katakan macam luar daripada terma hak yang asal dibuat asing. Tapi yang asing itu bila sudah tanda tangan, dia valid. Kerana al-mu'min 'inda syurutih, orang beriman itu dia terikat dengan perjanjian dah. Bila dia dah sign, dia dah agree, maka apa yang berlaku di situ kalau sabit, jatuh. Tapi pasal dia tak tahu lah pening macam mana, tapi tadi dia ada 3 kan, tambah 3 bulan berturut-turut, bantai 4 bulan pula, tentu lebih afdal. Tapi tak jatuh lagi, kena perempuan tu nak pergi mengadu kepada hakim. Lepas tu dia kena bayar pula. Kalau dia buat tak mau bayar, tak jatuh lagi. Jadi itu adalah antara cara, wallahu alam, barangkali itu antara cara nak memudahkan proses perceraian supaya cepat sikit. Janganlah sampai bertahun-tahun, lambat sangat. Heran, nak bercerai pun payah. Hak lelaki pun kalau perempuan tu pagi petang siang malam duk minta cerai, lepaskanlah, nak fikir apa lagi. Melainkan kalau ialah maslahah, kalau tak ada maslahah apa, kena banyak sangat kes kan, yang ada dah menyusahkan jiwa tu, jadi menderita semua. Pasal kita kena ingat prinsip perkahwinan yang Allah Ta'ala bagi tu, bila dah habis tempoh ataupun hilang dia punya maksud syarak untuk perkahwinan itu, yang Allah Ta'ala sebutkan kepada orang lelaki, fala ta'dhuluhunna, jangan kamu simpulkan mereka, maknanya jangan kamu gantung tak bertali. Itu adalah prinsip keadilan
Macam mana teruk pun isteri tu, memang kalau kata dialah punca penceraian, dialah yang begitu. Ya, macam mana kalau kata buruk tu pada isteri sekalipun, tetap juga bukan hak suami untuk menggantung tak bertali. Lepaskan. Kalau tak mau sampai ke tahap itu, maka lalulah proses-proses yang ada yang kita bincang panjang hari tu ni kan. Bab ta'liqnya, bab nusyuz dan sebagainya. Lalu semua benda-benda tu, last sekali hujung kalau tak boleh juga, lepas. Baik, tengok dalil tak sah talak ta'liq yang dikaitkan dengan sifat atau syarat dan jatuhnya talak ialah jika syarat atau sifat itu benar-benar berlaku, ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim 'inda syurutihim, orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dalam bab jual beli, bab orang Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka dan perjanjian damai adalah diharuskan. Baik, difahami daripada hadis tersebut, syarat-syarat yang dikaitkan dengan berlakunya sesuatu perkara adalah diambil kira oleh syarak selagi ia tidak mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram. Itu dari sudut validity klausa ni. Boleh tak? Boleh. Ya, boleh dengan hadis Nabi tadi. Kalau itu perjanjiannya. Baik, kesan talak ta'liq. Kesan-kesan yang timbul daripada talak ta'liq ialah talak tidak akan berlaku selagi perkara yang dikaitkan dengan talak itu masih belum berlaku. Maknanya kalau kita katakan contoh macam dia kata jatuh talak kalau ayah datang. Tapi kalau ayah tak datang, dia yang pi, jatuh tak? Tak jatuh. Pasal tak sumpah dengan dia punya perjanjian tu. Ataupun dalam tempoh tu ayah dia meninggal. Selamat, tak ada apalah tajuk tu. Tapi kalau macam ke bulan Ramadan tadi ni nak lari mana? Memang Ramadan memang lalu punya. Kalau dia kata bila datang bulan Zulhijjah, lah ni dah Zulhijjah kan. Kita bolehlah kata masuk Zulhijjah tahun depan. Pasal dia dah masuk Zulhijjah dah. Setahun lagi, lambat lagi kan. Kalau kita Muharram, tak naik lagi 2 minggu 10 hari je lagi. Itu kita katakan nak kita macam tengok macam mana syarat sah ta'liq ni digunakan dan bagaimana cara nak mengecualikan tadi. Kita tengok tadi. Baik, yang kedua, kesan yang kedua, kehidupan suami isteri akan berterusan secara sempurna daripada segi hukum hakam dan kewajipannya selagi syarat yang disebutkan dalam ta'liq belum berlaku. Walaupun ia pasti berlaku, seperti suami berkata, apabila datangnya bulan Ramadan aku ceraikan kamu. Dan lafaz ni dia boleh clear. Kalau lafaz tu masih ada kesamaran yang kita katakan kinayah hari tu ni, yang tu kita boleh kira dari sudut apa maksud lelaki tadi. Macam ada kes baru ni dia bertanya, lelaki tu dah sebut aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Rupanya dia tengok TV. Dia tengok TV, dia ulang dialog dalam TV tu. Dia geram kat pelakon perempuan tu, dia pergi ceraikan lelaki perempuan tu. Macam dia anggap tu bini dia pula. Jadi hak isteri kelakar buat di rumah ni. Dia apa? Di sebelah tu. Weh, dah kena cerai kan ni? Jadi yang tu cerai tak? Dah. Pasal dia bukan cerita hak lelaki bini dah. Dia pergi cerita hak dalam TV tu. Macam-macam manusia ni. Dia jenis menghayati drama hak yang dia masuk, yang dia tengok tu, dia menghayati. Kalau orang dulu-dulu kan kalau tengok wrestling kan, pecah dengan cawan, pecah dengan pinggan apa semua kan. Pasal menghayati. Banyak penyakit psycho dalam dunia ni. Jadi itu salah satu daripada penyakit jiwa yang ada. Dia boleh sudah ulang lah benda tu. Kalau tidak sudah tengok drama-drama macam tu, menyusahkan. Baik, yang ketiga, talak akan jatuh sebaik sahaja syarat yang disebutkan dalam talak ta'liq berlaku. Suami tidak perlu melafazkan talak yang baru. Dia tak payah ulang dah lafaz yang baru, dia pakai hak lama tu. Sah. Kalau dia lafazkan juga, masih yang satu tu. Pasal kita kata syarat tadi berdasarkan pada qaul yang ketiga tadi, bila berlaku rujuk baru jatuh yang kedua. Baik, penggunaan lafaz pengecualian dalam talak. Sebagaimana yang kami sebutkan, talak ta'liq yang dikaitkan dengan syarat atau sifat adalah sah. Begitu juga dengan talak yang menggunakan lafaz pengecualian. Maksud lafaz pengecualian dalam talak ialah suami menyebut bilangan talak yang banyak dalam satu lafaz, kemudian melakukan pengecualian terhadap bilangan tersebut.
Contoh, suami berkata, aku ceraikan engkau dengan talak 3 kecuali 1 talak, atau aku ceraikan engkau dengan talak 3 kecuali 2 talak. Yang ni Melayu payah sikit kot nak pakai, berbelit-belit. Arab dia mudah sebut perkataan tu. Jadi Melayu jangan pakai jenis macam ni. Ini kerana lafaz pengecualian dalam uslub bahasa Arab adalah diiktiraf. Bahasa kita pun iktiraf kan, tapi orang tak pakai nak sebut macam tu. Kalau dalam Quran memang ada sebut tentang 10 melainkan 1, ada kan dia punya bilangan tu dah disebut illa, melainkan. Memang ada dalam kaedah, dalam uslub penggunaan bahasa Arab ada jenis yang macam tu. Jadi kalau suami tu sebut jatuhkan talak 3 kecuali 1, kalau kita menggunakan kaul yang pertama tadi, talak 3 jatuh 3, talak 2 jatuh 2, maka untuk yang ni sah jatuh talak 2. Atau kalau aku ceraikan engkau dengan talak 3 kecuali 2, maknanya 1 lah kan, sah. Baik, ini ia digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk menjelaskan sesuatu dan mengira dengan tepat. Firman Allah Ta'ala mengenai Nabi Nuh alaihi salam, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, dan dia tinggal di kalangan mereka selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Suratul Ankabut ayat 14. Ada cerita tentang umur Nabi Nuh alaihi salam. Dia tinggal bersama dengan kaumnya 1000 kecuali 50. Maknanya selama 950 tahun hayat Nabi Nuh alaihi salam. Punya panjang. Kita tak sampai kan, kita baina sitin ila 70, 60 ke 70 tahun umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, oleh itu lafaz pengecualian boleh digunakan untuk menjatuhkan talak dan mengira bilangan talak yang hendak dijatuhkan. Kalau kita ini berdasarkan kepada kaul yang dipegang dalam mazhab Syafi'i dan 3 mazhab yang lain, berbeza daripada 2 mazhab lain yang kita sebutkan tadi. Baik, syarat sah talak yang menggunakan lafaz pengecualian. Syarat sah talak yang menggunakan lafaz pengecualian ialah ketika melafazkan talak, suami mesti mempunyai niat memasukkan lafaz pengecualian sebelum selesai melafazkan talak. Jika dia selesai melafazkan lafaz talak kemudian baru terfikir untuk melakukan pengecualian tersebut tidak sah. Baik, kemudian talak tetap jatuh sebagaimana yang diucapkannya sebelum melakukan pengecualian. Pengecualian ini bukan sekadar pada bilangan tadi ni, juga pada syarat dan sifat tadi. Kan? Kalau dia kata aku ceraikan kau kalau ayah datang dengan abang dia, ada tambahan. Atau kalau ayah datang melainkan kalau dijemput. Ada ikatan tu. Jadi ikatan tu semua dikira. Sah dikira ikatan tu. Tapi payahlah nak hidup macam ni. Pasal apa lah buat macam tu? Kalau nak kata tak sudi, cerai pergi kan? Nak berbelit-belit macam apa? Yang kedua, lafaz talak dan pengecualian hendaklah tidak terpisah. Terpisah atau tidaknya diukur berdasarkan uruf, yakni kebiasaan yang berlaku. Jika uruf mengatakan lafaz talak dan pengecualian yang dipisahkan oleh satu tempoh masa tertentu seperti seminit sebagai pemisah, pengecualian tersebut adalah terbatal. Dengan itu talak berlaku mengikut lafaz yang diucapkan sebelum pengecualian. Besok praktikal kita Melayu tak pernah ada benda ni, tak tahulah, tak pernah jumpa lagi kes ni kan. Yang ketiga, pengecualian tersebut tidak sama dengan bilangan talak yang dilafazkan oleh suami. Dilafazkan seperti suami berkata, kamu diceraikan dengan talak 3 kecuali 3. Pengecualian ini tidak membawa sebarang makna. Dengan itu talak berlaku mengikut lafaz yang diucapkan sebelum pengecualian. Maknanya kalau untuk contoh yang ketiga ni, kalau dia pegang mazhab 3 jatuh 3, pakai 3. Pengecualian itu tidak membawa makna. Perlu difahami bahawa pengecualian daripada ayat isbat dikira sebagai menafikan sesuatu.
Manakala pengecualian daripada ayat nafi dikira sebagai mengisbatkan ataupun mengiyakan sesuatu. Ini kerana pengecualian memberi makna yang berlawanan daripada maksud asal sesuatu ayat. Jika suami berkata, aku tidak menceraikan kamu kecuali dengan talak dua, ketika itu jatuhlah talak dua. Ayat di Melayu pakai, Melayu tak pakai. Arab dia pakai. Arab dia pakai. Tidaklah orang itu berjaya melainkan dengan begini. Mana benda tu berlaku? Bila berlaku ada. Talak tidak jatuh melainkan, aku tidak ceraikan kamu melainkan setelah ayah kamu datang. Ada. Benda tu ada. Tidak menceraikan melainkan setelah ayah kamu datang. Bila datang tu ayah, cerai. Jatuh. Selesai, tak ada. Pasal dia sebenarnya ikat nas yang disandarkan untuk mengiyakan benda ni ialah al-muslim inda syurutih tadi, inda syurutihim. Orang Islam adalah dengan syurutnya, dengan syurutih. Jadi bila syarat tu dah terlerai, tak ada lah benda tu, hilang dia punya pasal tu. Tak ada lah benda tu. Tak belik lah. Jadi dia kena habak siap-siap. Isteri tu kena pergi habak ayah dia tu. Jangan ayah dia buat apa hilang, jenis hilang telinga penhabaran, pergi serbu jatuh lah. Kan kadang-kadang jadi protection lebih kan, posesif. Pasal apa hamba kan aku pipi terpa dia lupa. Itulah yang jadi. Dan benda tu semuanya ialah bisikan syaitan. Liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Itulah kerja syaitan. Kita pun kalau betul-betul track dia yang syaitan sedia tu, hasut tu, untuk menjebakkan kamu di dalam permusuhan dan kebencian. Bila buat macam tu, tahu pula kat puan ni kawan dia pun melenting dia pipi. Selesai, memang jadi. Maka terlerailah sebuah ikatan perkahwinan. Senang cerita. Jadi iblis pun buat kerja sikit je. Dalil sah menggunakan lafaz pengecualian talak dalil sah menggunakan lafaz pengecualian dalam talak ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membebaskan hamba atau melafazkan talak dan dia menggunakan lafaz pengecualian, maka baginya pengecualian itu. Ini disebutkan oleh Ibnul Athir di dalam An-Nihayah. Ini dikira. Baik, kalau hadis ni tak ada pun, dengan asal tadi tu dia ambil kira, pasal uslub tu ialah uslub yang difahami dalam bahasa Arab. Baik, yang berikutnya menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Talak tafwid dipanggil. Tafwid ni maknanya menyerahkan. Ada juga orang buat macam tu. Jadi sayang kat isteri kan. Pergi sah bagi seorang suami menyerahkan kuasa talak kepada isterinya. Penyerahan kuasa ini sama seperti menyerahkan hak menjatuhkan talak kepada isteri. Dari sudut sah dalam mazhab Syafi'i kita sah. Tapi bukan sebadak wenang-wenangnya, ada syarat dia tu. Syarat-syarat jatuh talak tafwid, talak yang dilakukan oleh isteri setelah suaminya menyerahkan hak tersebut kepadanya ialah, jadi isteri dia kena ambil tahu kalau suami pernah bagi kuasa tu kat dia, dia kena tahu itu hak ada pada dia. Yang pertama, talak itu mestilah berlaku secara terus, tanjiz. Tidak sah talak yang dilakukan secara ta'liq, seperti suami berkata, apabila tibanya hari esok engkau cerailah diri engkau sendiri. Jadi di kalangan ulama seperti yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i ini ialah untuk penyerahan kuasa itu valid kepada isteri, dia tak penangguhan, dia direct. Yang kedua, suami yang menyerahkan kuasa talak mestilah seorang mukallaf. Tidak sah penyerahan tersebut jika suami masih kecil atau gila. Maknanya penyerahan kuasa tu, orang yang pegang kuasa tu dia memang ada kuasa tu, dia boleh serah. Kalau dia kecil lagi, dia tak ada kuasa tu. Kalau dia gila, dia pun tak mukallaf, jadi dia tak ada kuasa tu. Tak ada kuasa nak serah apa kepada isteri tadi. Itu konsep dia. Yang ketiga, isteri juga mestilah seorang mukallaf. Tidak sah penyerahan tersebut jika isteri masih kecil atau gila.
Yang menyerah dan yang menerima mesti mukallaf, cukup syarat yang tu. Akalnya, sinul rusydnya, boleh menilai kebaikan dan keburukan. Yang keempat, isteri mestilah menceraikan dirinya dengan segera sebaik saja berlaku penyerahan kuasa talak tersebut. Tidak sah talak tersebut jika isteri melambat-lambatkannya disebabkan ijab dan qabul terpisah. Yang ini kadang-kadang jenis lelaki dia di situ tuan-tuan. Ya, sekurang-kurangnya kalau kita lihat di sudut pandang mazhab Syafi'i kan, itu praktis kita. Kadang-kadang suami dia nak lepaskan, dia tak mau. Jadi dia sangka dengan dia cakap sebarang macam tu, benda tu tak berlaku. Kalau hang cerai, hang cerai. Bagi macam tu, bagilah tu. Maka kalau ikutkan syarat yang dijatuhkan ini, kalau isteri tu ambil dan dia sebut, nak jatuh lah. Jangan sampai tak jatuh. Selepas dapat dengan lafaz yang jelas daripada suami, kalau hang nak pisah, hang ceraikan diri. Dia sendiri dia tak mau lafaz. Jadi bila isteri tu ambil tanggungjawab tu dan dia serta-merta dia melafazkan, sah talak tadi. Sah talak tu. Cuma nak bawa pergi mahkamah tu terkejar pula kena ada saksi. Betul ke suami pergi bagi? Kalau suami jadi kepala gelong, dia kata dak itu saya tak abang macam itulah. Dah jadi ada misunderstanding dan sebagainya. Itu jadi panjang baliklah pembicaraan tu. Nak kena cari saksi, nak kena cari petanda dan sebagainya. Tapi hidup ni tuan-tuan tu salah bagi susah-susah macam ni. Kan? Apalah nak susah sangat hidup ni? Kita nak jalan bukan nak lama pun, lepas tu kita nak mati. Yang kalut sampai nak bersusah payah berbelit-belit pasal apa? Cuma kalau isteri dia tadi bila dapat kuasa kat dia, dia tak mau buat. Tak ada, habis cerita lah. Tak berlaku apa-apa. Itu benarnya. Jadi pasal tu tuan-tuan, pokok pangkalnya kena ada ilmu lah dalam bab ni. Kena belajar. Kena mengaji. Jangan harap tunggu dah ada masalah baru main tanya. Lepas tu bila tanya tu pula terang tak nak faham. Pasal dia tak ada tapak ilmu, tak ada asas ilmu dalam kepala. Otak tu tak ada satu ruang bilik untuk ilmu. Bila berlaku masalah, dia mula tak faham tanya tu. Last sekali terang panjang pun tak guna. Kan? Baik, seterusnya, dalil harus menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Dalil harus menyerahkan kuasa talak kepada isteri ialah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pilihan kepada istrinya sama ada ingin kekal tinggal bersamanya atau berpisah. Jangan main-main ada benda tu. Peristiwa ini berlaku setelah turunnya ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, jika kamu semua mahukan kehidupan dunia, yakni yang mewah dan perhiasannya yang indah, maka marilah aku berikan kepada kamu pemberian sagu hati dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Suratul Ahzab ayat 28. Allah Ta'ala turunkan ayat bagi pilihan kepada isteri-isteri Nabi. Ini bila ni berlaku? Bila berlaku ada kegawatan, konflik dalam rumah tangga Nabi. Benda, nak tunjukkan apa tuan-tuan? Nak tunjukkan yang bermuamalah, yang hidup tu manusia. Macam mana pun dia, isteri Nabi sekalipun, dia masih manusia, masih punya perasaan. Dan bila dia ada perasaan, dia tentu ada perasaan sedih, gembira, marah, tak terkawal dan sebagainya. Bila begitu berlaku, itulah yang boleh jadi sampel kepada kita. Kalau semua komplit, semua sempurna, tak ada masalah apa langsung, apa sampel yang kita nak guna? Apa solution yang kita nak boleh pakai kan? Jadi bila Allah Ta'ala jadikan termasuk isteri-isteri Nabi itu ada masalah, ada cemburu, ada konflik, sampai turun ayat Allah Ta'ala yang ini, maka di situ kita nampak bagaimana pilihan yang dilakukan. Dalam ayat ini Allah bagi tahu kat Nabi, suruh habaq ke isteri-isteri Nabi. Nak pilih apa? Kalau nak pilih kehidupan dunia, Nabi akan bebaskan. Bukan takat bebaskan, Nabi bagi sagu hati dan dia akan bebas. Gugur title sebagai Ummul Mukminin. Tak ada title tu.
Jangan main-main. Ibu kepada seluruh orang beriman. Title tu dapat hanya pada isteri-isteri Nabi. Jadi siapa yang sanggup untuk buang title tu, untuk gugur, Nabi kata Nabi akan bagikan dia pemberian sagu hati sebagai mut'ah, perpisahan, dan Nabi akan cerai elok. Nah, itu konten yang ada dalam ayat ini. Baik. Jadi bila turun ayat ni, Nabi SAW bagi pilihan kepada isteri-isteri Nabi. Siapa yang nak kekal, tinggal dengan Nabi. Siapa yang tak mau, dia boleh pergi. Nabi sendiri tak melafazkan cerai. Jadi itu yang dipandang oleh sebilangan fuqaha, termasuk hak dalam mazhab Syafi'i kita ni, bahawasanya Nabi sendiri tidak menceraikan isterinya, tapi dalam kes ini Nabi bagi pilihan. Siapa yang nak tinggalkan Nabi, dia boleh pergi. Itu yang dipahami sebagai menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Cuma dalam kes tersebut tak ada siapa pun yang sambut. Semua tunduk dan akur, menyesal dan tetap kekal perkahwinan dengan Nabi SAW. Jadi kalaulah tawaran pilihan untuk berpisah tidak memberi apa-apa kesan, sudah tentu memberi pilihan kepada mereka juga tidak mendatangkan sebarang makna. Baik. Yang berikut penutup beberapa masalah talak. Jika seorang lelaki bukan berbangsa Arab melafazkan talak menggunakan bahasa Arab, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, talak itu tidak jatuh kerana dia tidak berniat demikian. Tetapi jika dia melafazkan talak menggunakan bahasanya, talak itu jatuh sekalipun dia tidak berniat talak. Nampak ada beza kan? Kalau yang guna lafaz bahasa sendiri, yang dia faham perkataan itu, niat ataupun tak niat, ini kita baca tajuk antara talak secara sarih yang jelas ataupun kinayah kan, secara simbolik. Sah secara sarih tadi ni. Tapi kalau dia melafazkan dalam bahasa yang dia pun tak faham datang apa yang disebut tu, tiba-tiba maksud ni cerai, maka dikala itu tak diterima, tak dikira jatuh talak, pasal dia tak faham apa yang dia cakap. Itu berlaku. Baik, hukum ini berlaku selagi lafaz yang digunakan adalah lafaz sarih, yang jelas, iaitu tidak boleh ditafsirkan selain daripada makna talak. Jika lafaz yang digunakan tidak sarih, yang tidak jelas, ia memerlukan niat agar talak tersebut jatuh, sebagaimana talak yang diucapkan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, seorang lelaki berkata kepada isterinya, ana minki taliq, aku bercerai daripada kamu. Jika dia berniat talak, talak itu jatuh. Jika tidak, talak tidak jatuh. Macam tu pula. Ini kerana lafaz tersebut bertukar menjadi lafaz kinayah, lafaz kiasan, disebabkan dia menyandarkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dengan ini, niat diperlukan dalam menentukan jatuh talak ataupun tidak. Apa maksudnya tu? Sekarang ni ialah proses biasa. Ini bukan tajuk menyerahkan kuasa kepada isteri dah. Talak memang bertangan suami. Sepatutnya kalau lafaz Arab ni dia sebut, di contoh yang disebut ni tanpa dia tak kisahlah pula. Seorang suami kalau dalam bahasa Arab dia kena sebut ke isteri dia anti taliq, maknanya engkau diceraikan, baru jatuh. Tapi dia kata ana minki taliq, maknanya aku tercerai daripada engkau. Seakan-akan kuasa cerai itu asal duduk ke isteri, dia pula yang tercerai. Jadi itu dah tak jadi direct, tak jadi secara sarih. Yang tu dikira lafaz kinayah, kiasan. Maka dia kena tanya balik kat si suami tadi, hang maksud apa benda ni tadi? Kalau dia kata memang maksud dia nak cerai, baru jatuh cerai. Kalau dia kata tak, yang ni maksudnya sekian-sekian, dia ulah sendirilah, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala, tak jatuh talak. Itu beza bahasa Arab ni. Dia tukar kedudukan depan belakang tu, dia boleh sikit sebanyak mengubah maksud dan makna. Pasal tu jangan suka-suka hati bila baca Quran kan, kita pergi tukar huruf tu, ditukar baris atas jadi bawah dan sebagainya, makna boleh tukar. Tu yang nak kena perhati. Dalam bahasa Melayu ada ke jenis macam ni? Tak pernah pandai bahasa Melayu naknya. Adakah? Tak ada kan?
Ada kata aku tercerai dengan kamu. Boleh ikut, no? Tercerai itu maksud apa? Kalau aku diceraikan oleh kamu, tak boleh lah, memang tak boleh lah, pasal dia tak bagi apa ke isteri tu. Dia tak bagi kuasa kepada isteri, tiba-tiba dia kata aku diceraikan oleh kamu. Langsung tak terpakai benda tu. Tak tahu nak kata harap tak jadi apalah kan. Yang ketiga, suami berkata kepada isterinya, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Jika suami diam seketika di antara ketiga-tiga ayat tersebut, jatuhlah talak 3. Ini ikut qaul yang pertama yang kita sebut awal-awal tadi. Jika uruf menganggap diam tersebut sebagai pemisah antara ayat-ayat yang dilafazkan, mahkamah tidak boleh menerima dakwaannya yang mengatakan dia melafazkannya sebanyak 3 kali untuk menzahirkan kesungguhannya, kerana ia bertentangan dengan zahir ayat yang dinyatakan tadi. Ini kalau kita pegang qaul hak pertama yang kita sebut awal-awal tadi, lafaz 3 jatuh 3, ataupun lafaz 3 berturut-turut jatuh 3. Maknanya kalau senggang sikit-sikit tu tak diambil kira, tak kena apa. Kalau dia lafaz sekali, diam sapi merata-rata, habaq pula sekali lagi, tu baru maknanya bukan berturut-turut. Tapi kalau kita pegang qaul hak yang ketiga tadi, maksudnya apa yang ni? Jatuh apa? Tetap satu. Tetap satu. Jadi terpulang kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak pegang qaul pertama, bawa pergi mahkamah, habaq yang tu. Pasal mahkamah akan guna qaul yang pertama. Kalau tuan-tuan pegang hak qaul yang ketiga, ulang 30 kali pun dia masih satu, tu sahabat kata saya dah ulang 30 kali. Jangan jadi benda lurus macam tu pula. Dah saya ulang 30 kali lah. Habis kalau dia sebut macam tu, mahkamah akan pakai yang tu lah. Jadi dia kena siumankan diri dia dulu, bincang dengan isteri dia nak rujuk ke apa ke. Lepas tu bawa pergi mahkamah untuk rekod dan sebagainya. Kalau itu pun tak mau rekod, pandai-pandai simpan, jangan jatuh kali kedua, jangan jatuh kali ketiga pula, takut terlebih. Itu kita katakan mungkin sebahagian daripada bentuk penyelesaian bagi sebahagian manusia. Baik, jika suami menyebutnya secara bersambung tanpa berhenti, yakni tidak dipisahkan oleh pemisah seperti dalam kes yang di atas, jika dia melakukannya dengan niat menguatkan lagi kata-katanya, maka jatuh talak 1. Jika dia berniat talak 3, jatuh talak 3. Jika dilafazkan tanpa mempunyai apa-apa niat, yakni bukan untuk menguatkan kata-kata dan bukan juga untuk menjatuhkan talak 3, maka jatuh talak 3 berdasarkan zahir lafaz yang digunakan. Ini kitab yang kita pakai ni pasal perbahasan ni base kepada 3 jatuh 3. Pasal tu itu perbahasan dia. Yang keempat, isu yang keempat, jika suami berkata kepada isterinya, insya-Allah aku ceraikan kamu. Wah, ada juga ini ni. Talak tersebut tidak jatuh jika dia berniat mengaitkannya dengan kehendak Allah. Ini kerana kita tidak tahu kehendak Allah. Jika suami tidak berniat mengaitkannya dengan kehendak Allah, tetapi berniat mengambil berkat atau tidak mempunyai sebarang niat, maka jatuh talak tersebut. Jenis insya-Allah tu jenis baik di bibir kan. Insya-Allah apa? Insya-Allah fikir bukan jadi lah. Dan tuan-tuan nak kena ingat, insya-Allah dari sudut orang beriman, maksudnya bukan dia gantung tak mau buat. Insya-Allah tu maknanya gantung azam memang nak buat, tapi nak kena sangkut tu pasal arahan Allah Ta'ala. Kalau Allah tak arah, kita pun tak buat, tapi Allah suruh. Wala taqulu inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah, dalam surah Al-Kahfi kan. Jangan kamu kata aku akan buat benda ni esok, melainkan dengan kehendak Allah. Kena sebut insya-Allah. Berapa ramai manusia yang merancang satu-satu perkara besar ataupun kecil tanpa menyandarkan kepada insya-Allah, benda tu tak jadi. Tuan-tuan sedaklah benda tu. Dan kena ingat nilai dia, bila yang sebut insya-Allah tu orang beriman, insya-Allah itu ialah insya-Allah tahqiqan. Insya-Allah yang memang dia sungguh nak buat. Insya-Allah ya, dengan azam dia nak buat. Bukan insya-Allah, jangan insya-Allah aja. Dah ayat tu tak boleh pakai dah. Tengok orang kalau cakap dengan kutuhan perak tak berguna mak rempit, mungkin dia boleh sebut yang tu. Kau cakap dengan orang yang duk main mengaji, duk main iltizam dengan agama, insya-Allah. Ya, insya-Allah dia sebut tu adalah satu keyakinan. Letakkan keyakinan tu. Tu baru adab dia.
insya-Allah orang beriman dengan insya-Allah orang tak beriman. Nilai yang berbeza. Dan kalau kita orang beriman dan kita tahu nilai insya-Allah, bila kita deal dengan orang tu sebut insya-Allah, ya, kita yakin yang tu dia usaha nak buat, tapi keputusan akhirnya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rancang dah tak jadi, buat macam mana? Kadang-kadang setengah-setengah perkara tu memang bukan di luar keupayaan kita, memang di luar keupayaan kita, jadi tak ada apa-apa kan. Baik, jadi dalam kes ini tadi, kalau dia kata insya-Allah tu nak ambil berkat ataupun tanpa niat, maka jatuh. Kalau dia kata insya-Allah tu maksudnya dengan kehendak Allah, insya-Allah, maksudnya bila tak tahu, itu tak, baru dikira tak jadi. Yang kelima, isteri mencerca suami. Jadi mulut tak ada break ni kan, orang kata apa, hati letak di mulut. Hati letak kat mulut. Tak tahulah hati tu macam mana punya gelap, kalau keluar kat mulut macam tu. Seperti berkata, wahai si bodoh, atau wahai si dungu, bukanlah yang disediakan, yang seumpama dengannya. Dan suami pula menjawab, jika aku ini seperti yang kamu katakan, aku ceraikan kamu. Jangan main-main. Kalau gambar Piramli zaman hitam putih dulu, teriak lari masuk bilik lah. Pasal wanita zaman dulu tak ada mata pencarian melainkan sanak kat lelaki. Kena cerai itu tak tahu nak balik mana lah. Kalau balik rumah mak bapak kena marah dah. Zaman sekarang sebut yang tu, tak heran. Gaji isteri besar daripada suami, balik nak kata cerai, cerai lah. Tak ada habat daripada barat. Itu bahaya tu. Baik, jadi jika suami berkata demikian sebagai membalas kata-kata isterinya dan menzahirkan kemarahannya dengan ancaman talak, sebagaimana isterinya menzahirkan kemarahannya dengan celaan itu, maka talak tersebut jatuh walaupun suaminya tidak bodoh atau dungu. Pasal dia silent kan, duk kata kat lelaki kata kalau aku yang macam orang kata tu, jatuh talak. Jatuh. Talak tersebut jatuh. Ini seolah-olah suami berkata, jika engkau menyangka aku seperti itu, aku ceraikan kamu. Mana pusingan mafhum daripada perkataan dua yang berbalah kata tu ialah yang tu. Baik, yang berikutnya, jika suami bermaksud mengaitkan talak dengan wujudnya kebodohan atau kedunguan, atau suami menyebutnya tanpa mempunyai maksud tertentu, maka hukumnya sama seperti talak ta'liq. Kalau aku sebagaimana yang kamu katakan, maka aku ceraikan kamu. Dimaksudkan tu ialah kalau aku bodoh, aku ceraikan kamu. Dia tak bodoh, yang itu jatuh ta'liq. Selagi sampai satu hari dia jadi bodoh sungguh, baru jatuh talak. Tidak pasal suruh hidup manusia, kita tak tahu hari itu dia cerdik elok semua, kena masa tentu na'udzubillah kena penyakit ke apa, kan jadi bodoh, jadi tak tahu tak boleh buat apa kan. Masa tu automatik jatuh. Automatik jatuh walaupun mungkin selepas 5, 6, 10, 20 tahun. Urusan dengan Allah Ta'ala itu. Kalau dah lupa tak upaya, benda lupa ni banyak dimaafkan. Dah tak ingat lah benda tu kan, ataupun dia tarik balik ke apa, pulang lah kan. Jadi pasal tu sebenarnya lidah ni banyak sebab masuk neraka sebenarnya. Lidah yang bersambung dengan otak, macam mana? Lidah yang tak bersambung dengan otak kot. Dia punya sel-sel tu tak bersambung. Dia tak sebab nak proses. Dia sebut dulu baru nak fikir. Itu memang akan jadi. Pasal menikah tak ingat. Jadi tu ya, jadi kes-kes dan terpaksalah dicontohkan dengan pelbagai contoh yang kata-kata ada juga manusia macam ni. Tapi memang ada. Semua yang di kes yang dicontohkan ni, inilah memang kes yang common yang berlaku. Mungkin dalam suasana yang berbeza, tanah Arab macam lain sikit tempat kita, tapi kes-kes ni memang ada. Baik, jika suami tidak bodoh atau dungu, talak tersebut tidak jatuh. Jika suami benar-benar bodoh atau dungu seperti yang dikatakan, talak tersebut jatuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbahasan kita tentang tajuk talak. Macam kes tadi kita katakan boleh tarik balik tak? Wallahu taala alam, apabila satu-satu syarat itu dikeluarkan, dia boleh tarik balik. Itu dengan perbahasan kita bincangkan dulu dalam tajuk sumpah dan sebagainya.
Itu kena tengok balik, adakah dia dalam standard nilai sumpah ataupun dia bukan nilai standard tu. Maka kalau dalam nilai itu nilai sumpah, dia kena ada kafarah kan. Kalau itu bukan nilai sumpah, dia just tarik balik je lah. Kena tengok lafaz tu pelbagai, ada macam-macam jenis manusia ni. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita untuk malam ni, silakan kalau ada apa-apa nak bincang. Ada apa-apa? Ya. Tak semestinya. Sah. Yang penting memang ada memang jelas saksi ada dengan niat dan hasrat itu, lafaz tu jelas, sah sekalipun tanpa depan isteri. Dengan SMS pun sah, WhatsApp pun sah. Depan dia ada juga lelaki ni tak berani lapar depan bini kan, lapar-lapar lari. Memang itu je, memang tak jadi lelaki lah jenis tu. Jadi itu adalah kes-kes yang sebenarnya jatuh sah. Tak semestinya depan isteri. Cukup dengan benda tu disaksikan ataupun ada saksi pengetahuan jelas tanpa kekeliruan dan sampai maklumat itu kepada isteri dia jatuh. Ataupun dilafazkan di mahkamah, isteri tak datang, sah juga. Yang sebenarnya bahagian perundangan dia buat macam-macam nak bagi kena pergi mahkamah, lafaz dalam mahkamah. Sebenarnya wallahu alam, dari satu sudut ialah untuk mengawal dalam tempoh tu, buat benda yang rasmi supaya keadaan tu terkawal. Bolehlah maknanya direkodkan dan sebagainya, bukan lafaz tanpa kawalan ni. Itu salah satu niatnya. Tapi ialah kadang-kadang yang dihasratkan lain, yang berlaku tu kadang-kadang bukan jadi mudah, mungkin jadi lagi susah. Sebab kes cerai ini, talak ini ialah antara kes yang berlama-lama di mahkamah dan sangat menyusahkan. Pasal jenis tadi, laki tak berani nak melafazkan talak, ataupun laki tu tak mau bersusah payah masuk ke mahkamah, nak kena panggil, nak menyelesaikan masalah, nak terima, susah tak mau. Kadang-kadang macam ada satu kes di ini ceritanya, orang duk Pening, kes tu di Kelantan, isteri dah kena cerai dah. Orang sini telefon tanya hak bekas, dapat jejak bekas suami ni, tinggal memang 2 tahun tinggal, tak ada apa, tak ada nafkah batin, tak ada nafkah apa pun tak ada. Dia kata saya memang cerai dah, dia kata dia habaq dia cerai dah, tapi bila ajak pergi mahkamah tak mau. Jadi taik pit ke apa ke, dia tak mau. Jadi nak macam mana? Nak kena buktikan yang tu pula tak ada bukti. Itu yang je lambat proses tu. Bila nama cerai, mesti pasal mahkamah memang akan tunggu lelaki itu untuk datang melafazkan. Itu antara kes-kes yang sebenarnya merumitkan. Asalnya benda tu mudah ya, datang masuk mahkamah 5 minit settle benda tu. Tapi kalau laki tak mai, itu yang akhirnya perempuan tak rasa gunakan jalan yang lain, yang sebagaimana yang kita sebut dulu, dia pakai khulu', dia pakai fasakh dan sebagainya. Itu antara benda-bendanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa lagi yang lain? Tapi pendek katanya, suami kalau dia tak ada masalah kesihatan ke apa ke, dia memang saja tak mau hadir ke mahkamah selesaikan kes cerai isterinya, itu adalah lelaki yang dimurkai Allah Ta'ala pasal dia melanggar perintah Al-Quran. Kalau dia kata hak punca isteri, ya hak punca tu isteri, habuan dia dengan Allah Ta'ala itu dosa dia, itu dia punya habuan, bagian dia. Hak suami dengan melambatkan proses itu habuan dia pula nak kena jawab depan Allah Ta'ala. Kerana kadang-kadang dengan sebab dia begitu, kawan hak ni tadi ni, kita kata na'udzubillah, kalau kata perempuan tu dia sendiri dia ada masalah akhlak dia, masalah agama dia minta cerai, tak tu halau dan sebagainya, suami marah, suami gantung tak tali ataupun tak mau main mahkamah untuk sahkan perceraian dan sebagainya, dia duduk tergantung macam tu. Kawan tu dah memang tak pernah ada agama, dia keluar pula dengan jantan lain, dia ada kerja lain pula lah, dia masih dalam kedudukan sebagai isteri. Pasal dia tak diceraikan, dia digantung tak bertali. Tapi hak lelaki dia tadi, yang tak berguna ni tadi, biar macam tu, isteri dia tadi boleh keluar pula dengan jantan lain, barangkali boleh berlaku benda-benda yang maksiat yang lebih besar daripada tu. La haula wala quwata illa billah. Memang sangat-sangat naya.
Nak bagi boleh pula sekali dia lepas pergi Siam. Akad nikah di Siam pula. Kalau akad nikah di Siam patah balik kes akad nikah di Siam, kalau memang laki tu dah ceraikan tapi dia tak mau pi mahkamah mengesahkan, itu kes lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan, cukup edah apa semua. Kita kira dari sudut kahwinan yang kedua, di sudut syarat sah, di sudut perundangan tak sah. Adalah dia punya ruang tu. Tapi kalau memang laki tadi tak mai dan tidak menceraikan, saja nak biar macam tu, hak perempuan ni tadi kalau dia berkawan dengan lelaki yang lain, dah jadi berdosa tang tu pula, dah dekat ada isteri orang pula. Kalau dia nak pergi legalizekan boleh perhubungan yang kedua tu, dia pergi menikah pula kali kedua di Siam ke mana ke, nikah apa benda macam tu, dia masih isteri orang. Jadi ini adalah kisah-kisah gelap dalam masyarakat yang sebenarnya bukan sikit. Bukan sikit, memang banyak. Satu, tuan-tuan, kena main mengaji, kena dengar ayat Quran, kena dengar hadis Nabi SAW, supaya kita reti agama ni. Reti yang hidup ni bukan nak puaskan hawa nafsu kita seorang. Hidup bukan nak puaskan diri kita semata-mata. Hidup untuk kita selamat di hadapan Allah Ta'ala. Buatlah, bagilah elok benda tu. Kalau dah bercerai, tak ada aib apa hubungan manusia. Kita sebut dulu kan, sahabat Nabi pun bercerai, nak kata apa? Tak ada heran lah benda tu. Jadi bukanlah benda yang mengaibkan. Yang aib ialah bila kita langgar syarak. Itu bendanya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.